Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali minta maaf untuk sesi kita pada pagi ni saya tak dapat nak buat secara live sebab saya sebenarnya sedang ada kursus di Kuala Lumpur, ya, di KL, dan ni saya sekarang ada di dekat hotel. Okey. Cuma saya record lah kita punya sesi pagi ni, sebab saya tak nak dah tangguh lagi. Sebab minggu lepas saya dah terpaksa tangguh sebab saya demam minggu lepas. Jadinya minggu ni tetap diteruskan sesi kita, cuma recorded punya version lah, ya. Recorded punya version, insyaAllah. Kita nak sambung kita punya sesi pagi ni untuk kita nak tadabbur dalam surah Al-An'am, iaitu surah yang ke-6 di dalam Al-Quran. Baik, bila bercakap tentang surah Al-An'am, saya yakin semua yang berada di hadapan saya pada waktu ni, yang sedang tengok video ni, semua pun dah pernah tahu tentang apakah maksud Al-An'am tu. Okey, apakah maksud Al-An'am? Al-An'am ialah maksud Al-An'am tu ialah binatang ternakan. Dan apa kaitan tiba-tiba di dalam surah ni ada sebut tentang binatang ternakan? Sebab memang di dalam surah Al-An'am ni ada satu part tu diceritakan berkaitan binatang ternakan yang digunakan oleh orang musyrikin untuk sebagai satu alat untuk mendekatkan mereka kepada Tuhan mereka. Macam tu, ya. Kalau macam kita orang Islam, kita ada Al-Quran, kita ada ibadah-ibadah, contoh solat apa semua tu yang mendekatkan kita dengan Allah. Tetapi orang musyrikin Mekah pada waktu tu, mereka menggunakan binatang sebagai satu wasilah, sebagai satu jalan untuk dekatkan mereka kepada Tuhan mereka. Okay? Tetapi itu bukanlah topik yang saya nak bincangkan pagi ni. Pagi ni saya nak fokuskan di dalam surah Al-An'am ayat 160. Okay? Boleh buka surah Al-An'am ayat 160. Masih batuklah sikit-sikit. Baik, siapa yang dekat sini pernah ada satu perasaan macam ni? Contoh, bila dia buat sesuatu kebaikan kepada sesebuah golongan, tiba-tiba dia rasa macam tak dihargai. Dia rasa macam apa yang dia buat tu macam sia-sia, ya. Apa yang dia usahakan tu tak ada orang nampak, tak ada orang kisah. Dan perlahan demi perlahan, perasaan untuk teruskan buat benda baik tu makin hilang. Motivasi untuk buat benda baik tu semakin hilang. Ada tak yang pernah rasa macam tu? Kalau ada yang pernah rasa, Alhamdulillah, anda manusia yang normal, ya? Kalau tak pernah rasa, ya, buat baik apa semua tu tak kisah, orang tak kisah ke, orang buat tak tahu ke, orang tak nampak ke apa tu, bukanlah kita memang nak buat supaya orang nampak, tapi kita ingin rasa dihargai. Itu memang realiti seorang manusia. Tak ada manusia yang dia suka orang tak hargai dia. Apa ni hargai saya ni? Tak ada kerja lain ke? Tak ada. Ya? Semua manusia dia suka untuk rasa dihargai. Tetapi subhanallah, ni satu perkara yang real sebenarnya. Apabila kita rasa macam kita buat baik, orang tak kisah, kita buat baik, tak ada orang yang hargai semua tu, semua tu dia sebenarnya termasuk dalam masalah di hati, ya, masalah dalam hati. Dan Al-Quran datang dengan satu penjelasan di dalam surah Yunus ayat ke-57. Allah kata Al-Quran ni sebenarnya ialah pengubat penyakit di dada. Dan bila disebut dada tu tak ada benda lain lah, confirm merujuk kepada hati. Rasa tak dihargai, rasa macam apa yang perkara baik yang kita buat tu satu sia-sia tu, semuanya itu termasuk dalam sebahagian daripada masalah hati. Tetapi datangnya Al-Quran untuk mengubat benda tu. Sebab tu penting untuk kita sebagai orang Islam kena sentiasa ada link dengan Al-Quran, kena sentiasa dekat dengan Al-Quran. Okay? Al-Quran ialah penyakit, penyembuh untuk masalah di hati. Baik, kita terus fokus kepada ayat 160 surah Al-An'am. Di dalam ayat ni Allah kata, siapa yang berbuat kebaikan baginya 10 pahala, 10 kali ganda pahala. Maksudnya kita buat satu dapat 10. Subhanallah. Jika kita rasa macam, ya Allah, aku buat apa ini pun tak ada orang nampak, tak ada orang kisah, tak ada orang hargai ke apa semua tu kan. Tetapi ingat, ada sesuatu yang sangat-sangat hargai. Meskipun kita bagi satu, tapi
di sisinya 10. Apa satu tu? Satu tu ialah Allah. Satu kebaikan yang manusia buat di dalam ayat ni secara terang-terangnya, secara nyatanya, Allah kata bila kita buat satu, kita dapat 10. Dapat 10. Dapat 10 pula. Bentar-bentar lampu duk menyuluh ni kan. Ini belum lagi termasuk tentang amalan-amalan lain yang Allah sebut ada gandaan. Contohnya macam solat berjemaah, bersedekah, semua tu belum termasuk lagi. Ni tentang amalan-amalan umum. Contoh, kita di office, ya, kawan sebelah barang terjatuh, kita angkat barang tu, naik letak atas meja dia pun. Wow, subhanallah, dah 10. Betapa bernilainya satu perkara kecil yang kita buat tu di sisi Allah. Mungkin pada pandangan orang lain, angkat dia ni boleh angkat pen je kat aku, nak minta tolong benda lain tak, ya, tambah-tambah minta tolong pinjam duit lagi letak kan. Yes, memang manusia kalau tentang wang harta ni memang agak sensitif. Tetapi yang kita nak tengok tentang kisah ni, ya, tentang ayat ni, sebenarnya satu perkara baik. Kita sekadar angkat pen, letak atas meja dia. Dia tahu ke tak tu pun entahlah. Tetapi di situ pun dah ada gandaan 10 pada kebaikan yang kita buat tu. Inilah bukti kasih sayang Allah. Kita hari ni, kebanyakan daripada umat Islam, macam saya pernah sebut sebelum ni, ya, Dr. Norman Ali Khan, dia sangat-sangat marah. Dia kata manusia hari ni selalu gambarkan Allah dengan gambaran yang bukan Allah gambarkan tentang dirinya, ya. Kita tengok di dalam surah-surah di dalam Al-Quran, banyak Allah sebut aku ni maha pengampun apa semua tu, aku ni maha pengasih, maha penyayang. Sebanyak 113 surah di dalam Al-Quran dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dan ketahuilah, Bismillahirrahmanirrahim di awal surah tu bukan daripada ulama-ulama rasa perlu letak, tetapi memang daripada Nabi Muhammad sendiri. Wahyu diturunkan untuk di awal surah perlu ada Bismillahirrahmanirrahim. Sebanyak 113 surah, semuanya kecuali surah At-Taubah je tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah ada 2 kali diulang Ar-Rahman Ar-Rahim, menunjukkan Allah maha pengasih, maha penyayang. Tetapi manusia hari ini bila cakap tentang Allah, selalu ada satu mindset yang kata Allah marah, Allah marah, Allah marah. Jangan buat tu, Allah marah. Ya, adik, jangan, Allah marah, Allah marah. Manusia menggambarkan Allah bukan pada gambaran yang Allah gambarkan tentang dirinya. Itu masalah sekarang, ya? Contoh, macam saya ada sebut juga sebelum ni, kalau berbuat dosa, terus rasa macam pasrah, aku menjadi ahli neraka dah. Sedangkan berapa banyak kali di dalam Al-Quran Allah kata aku ni maha pengampun. Jadinya bukanlah nak kata salah untuk kita rasa macam Allah marah ke apa tu, tetapi lebih cenderung bila kita buat sesuatu kesalahan, kita buat sesuatu dosa ke apa tu, lebih cenderungkan kita punya pemikiran tu ke arah rasa bersalah dan mohon ampun, yakin kepada sifat maha pengampunnya Allah. Bukan fokuskan kepada marah-marah tu. Sebab apa? Kalau kita fokuskan kepada marah-marah tu, kita dah ada satu gambaran yang bukan gambaran diberikan Allah tentang dirinya. Itu satu perkara yang salah. Dan ini hari ni kita tengok di dalam surah Al-An'am, satu lagi bukti betapa besarnya kasih sayang Allah kepada manusia. Yang mana kita tahu umat Nabi Muhammad ni umurnya tak panjang, 60 ke 70 sahaja. Kalau kita nak bandingkan dengan umat-umat terdahulu, umat Nabi Nun, Nabi Adam ke apa sebagainya kan, umur mereka panjang, ada yang sampai ribuan, ratusan umur. Dan kalau kita nak bandingkan dengan kita hari ni, dari segi amalan tu mungkin kita tak mampu capai seperti mana mereka buat. Bayangkan mereka 200-300 tahun buat tahajud, 500 tahun berpuasa, 700 tahun pergi buat haji. Subhanallah. Memang kita tak mampu nak lawan. Tetapi daripada ayat ni kita dapat lihat
Dia macam satu sokongan kepada umat Nabi Muhammad yang umurnya tak panjang, tetapi dia buat satu perkara tu ada banyak gandaan. Bukan ini saja, malam Lailatul Qadar, bulan puasa, banyak lagi perkara yang kita buat satu dapat berganda-ganda. Antara yang lain, contoh solat di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa, kan? Solat-solat tu pun ada gandaannya. Sebab apa? Sebab tu Allah cakap di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kita ni, manusia ni, yang ada hidup mati semua bagai ni, bukan saja-saja, tetapi tujuan dia ialah sepanjang hidup manusia ni, tujuan dia ialah untuk apa? Buat ahsanu amala. Ahsanu amala maksudnya sebaik-baik amalan. Bukan aktsaru amala pun. Allah tak pernah cakap aktsaru amala. Kadang-kadang kita hari ni salah konsep. Kita fokus kepada nak buat amalan banyak-banyak, nak buat amalan banyak-banyak, nak solat 100 rakaat, apa semua bagai. Ada yang sampai pensan, tak salah kalau memang mampu, memang boleh untuk buat benda tu dengan keadaan yang baik, ya. Tak perlu ambil bahan penguat lain ke nak solat 1 rakaat tu. Tak apa, silakanlah. Tetapi kita perlu sebenarnya untuk lebih fokus untuk pastikan di dalam setiap amalan kita ni sebagai manusia ni kena ada ahsanu amala, sebaik-baik amalan. Apakah syarat untuk dapatkan sebaik-baik amalan? 2 je. Yang pertama, amalan yang kita buat tu mestilah ikhlas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, amalan yang kita buat tu mestilah ikut SOP. Ikut SOP ni maksudnya ikut ketentuan yang Allah suruh lah. Kita tak boleh lah tiba-tiba rasa rajin solat subuh, hari nak solat 4 lah. Tadi Alhamdulillah dapat bangun tahajud, ya, dapat bangun solat taubat apa semua tu. Jadi rasa rajin sikit untuk subuh pagi ni nak buat 4. Tu tak ikut SOP lah tu. Apa lagi contoh tak ikut SOP? Puasa, ya, puasa. Okey, puasa ni amalan yang baik dalam Islam. Tapi banding orang lain tu puasa waktu siang je, itu biasa. Saya nak jadi luar biasa, saya nak puasa waktu malam. Senang, ya. Dia tak makan, lepas tu dia tidur sampai pagi esok makan. Tapi itulah dia, ya. Dua cara untuk pastikan amalan kita tu menjadi ahsanu amalan. Pertama, ikhlas. Dan yang kedua, ikut SOP. Dan Allah tak sebut pun aktsaru amalan, sebanyak-banyak amalan. Sebaik-baik amalan. Dah lah kita dapat buat sebaik-baik amalan. Dan satu amalan digandakan 10. Tak termasuk lagi amalan-amalan lain yang special yang memang dijanjikan. Contoh macam sedekah, digandakan sebanyak 700 kali ganda. Semua tu, subhanallah, semuanya pada saya ialah satu bukti kasih sayang Allah. Dan lagi best, sebelum kita buat amalan tu, kita baru saja berniat. Baru saja berniat nak bersedekah, baru saja niat nak tolong kawan, ya. Contoh yang pen tadi, kisah pen tadi, balik pada kisah pen tadi, pen jatuh, baru niat nak angkat. Tak sempat angkat, dia dah angkat dulu. Dah ada pahala. Dan subhanallah, berbeza untuk amalan keburukan. Ya? Untuk perkara-perkara buruk, jika manusia tu dia terfikir nak buat benda buruk, tak dapat lagi dosa. Kemudian bila dibuat satu benda buruk tu, dari segi boleh kita katakan ini sekadar untuk bayangan, bukanlah ini just tafsiran yang paling tepat, ini hanya untuk bayangan. Dan dalam ayat yang sama juga, ayat surah Al-An'am 160 tu, Allah kata untuk balasan keburukan setimpal dengan berapa keburukan yang dia buat tu. Maksudnya kalau kita buat keburukan tu yang nilai dia satulah, tak ada gandaan. Tetapi daripada ayat 160 surah Al-An'am ni, satu kebaikan yang kita buat digandakan 10 kali. Subhanallah. Okey, sampai situ saja untuk pagi ni. Dah cukup waktu untuk kita. InsyaAllah moga-moga dalam sesi akan datang kita dapat baliklah buat perjumpaan macam biasa, ya. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.